Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Mohtar. Hari ini saya nak cerita pasal mengapa saya menyimpan emas. Kira-kira tahun lepas, seminggu dua sebelum PKP, saya telah berhenti kerja sebagai seorang pengurus, di mana saya dah bekerja dengan syarikat tu 20 tahun lebih. Sebelum tu saya pernah juga jadi ejen takaful tapi terkandas di tengah jalan. Tapi kali ini saya bertekad untuk memulakan perjalanan saya sebagai seorang ejen takaful dan memulakan full swing. Jadi apabila saya berhenti kerja tahun lepas, seminggu atau 2 minggu selepas tu jadilah lockdown. Dijadikan cerita, semuanya terkandas sikit lah. Saya punya plan tu terkandas, tapi tak mengapa kerana saya ada simpanan. Jadi saya gunakan simpanan saya lah untuk menyara keluarga saya tu. Bagaimana, apa kaitannya dengan emas? Besar kaitan simpanan dengan emas. Besar kaitan simpanan kewangan kita ni dengan emas. Saya seperti orang lain juga, saya ada menyimpan duit di bank, di tabung haji, di ASB dan sebagainya. Tapi sekarang ni zaman semakin canggih, semakin moden. Sebagaimana kita semakin senang untuk menyimpan, begitu juga senang untuk kita keluarkan. Contoh macam tabung haji, sekarang dah di-connectkan dengan akaun kita, contoh di Maybank. Dulu tabung haji susah, saya ingat semasa saya muda, semasa saya tingkatan dulu, kami susah nak keluarkan duit tabung haji. Semasa sekolah menengah dulu ada satu kejadian yang kelakar. Ketika cuti sekolah, masa tu ibu bapa saya dah mulakan simpanan tabung haji untuk saya. Saya cuba keluarkan. Kami susah, saya kena pergi naik teksi, naik bas, pergi ke Bandar Segamat. Saya daripada Segamat, pergi ke tabung haji, semata-mata nak keluarkan duit. Akak di kaunter tu tanya nak keluarkan apa. Saya kata 50. Akak tu macam heran. Saya pun tak tahu kenapa heran. Kita masih budak-budak, kita ingat 50 tu besar kan. Rupanya sebab susah. Jadi ala-ala nak keluar, takkan keluar 50 je kan. Jadi itu lah zaman dulu, kami susah nak keluarkan duit di tabung haji. Tapi sekarang senang. Malahan ASB pun dah semakin mudah nak keluarkan. Emas ni, dia satu aset yang mudah cair. Tapi dia tak sesenang, tak semudah kita nak keluarkan duit di bank tu. Contohnya lah, saya bagi contoh. Kita menyimpan, katakan 500 sebulan. Kita simpan, tak kisahlah di ASB atau tabung haji. Katakan tengah bulan kita short, kita tak cukup, kita nak guna duit. Senang je, kita just masuk online Maybank to you, tekan tu tabung haji, tak, kita boleh transfer balik duit tu. Jadi tak ada makna kan, simpanan tu bocor, mudah bocor. Tapi emas ni, kalau kita simpan 1 gram contoh, masa kita beli contoh katakan 260, lepas tu masa kita kata-kata macam tak cukup duit tu, sebenarnya bukan tak cukup duit, tapi kita kata sebenarnya kan Shopee kan, 88, 99, 10, 10 sale tu, itu yang sebenarnya. Jadi contohnya kalau kita duit tu kita tu ada dalam emas, yang pertamanya kita fikir, alamak, masa aku beli dulu 260, sekarang ni pun masih 260, jadi tak berbaloi. Sebab bila kita jual balik, kan harga buy gold dengan harga sell gold tak sama kan. Biasanya harga sell gold tu murah. Jadi belum berbaloi lagi simpanan emas kita untuk dicairkan. Itu satu. Ataupun yang kedua, bukan senang kita nak pergi pajak gadai ke apa, kita nak buat tu boleh, tapi dia susah sikit lah. Jadi emas ni, bila kita simpan dalam emas, yang pertama dia menyusahkan kita untuk mengeluarkan. Itu yang pertama. Pada peringkat saya mula minat dengan emas ni, saya perhatikan di Facebook, saya punya introducer, itu juga saya punya kawan lah, satu sekolah dulu, Sheikh Abdul Jabbar Al-Qatari. Saya selalu baca juga lah dia punya posting-posting tentang emas, sebab dia dah simpan emas sebelum saya kan. Saya baca sikit demi sikit, jadi saya dapat dah sedikit ilmu tentang emas ni. Jadi apabila saya dah cukup yakin, ketika tu pun saya punya takaful dah mula okey kan, saya dah start boleh buat, dah ada klien pun ramai. Jadi duit komisen takaful tu lah yang saya nak gunakan untuk simpan emas tu. Jadi saya pun contact Jabbar, saya katakan dia okey nak start emas. Tapi dalam masa sama, daripada pengetahuan, daripada pembacaan, saya dapati daripada simpan emas ni, baik kita pun jadi dealer. Sebab dealer ada komisen juga kan, 1%, 1.5% tu. Jadi saya tanya Jabbar, ada tak peluang untuk jadi dealer emas ni kan. Jadi dia kata ada, cuma syarat dia kena beli emas sekian-sekian. Okey, tak apa, saya ambil masa sikit. Kemudian saya pun masuklah, saya terus join dengan jadi dealer terus. Jadi apabila kita simpan emas, dalam masa sama kita jadi dealer, kita ajak orang untuk simpan emas bersama dengan kita, emas pun kita dapat simpan, orang pun kita dapat ajak, dan kita pun dapat komisen daripada tu. Jadi lebih untung kan. Saya baca macam ni je, katakan kita komisen 1.5%, contohnya saya simpan RM100 lah, jadi saya dapat RM1.50, RM1.50 kurang daripada sepatutnya kan, sebab saya dapat komisen tu.
Ataupun apabila orang-orang yang saya recommend untuk simpan emas, dia pun simpan dan saya pun dapat komisen dari tu. Jadi saya fikir bila saya beli emas, nilai saya beli emas tu dapat lagi murah. Sebab bila kita simpan emas ni, kita nak dapatkan dollar cost average tu. Contohnya kita simpan emas tahun, harga tu naik 25, 240, 260, 270. Jadi kita nak dapatkan average tu. Kita nak dapatkan average tu. Dan apabila kita ada commission ni, average tu dapat dikurangkan lagi kan. Jadi kita dapat simpan emas, iaitu satu logam yang bernilai dengan harga ataupun dengan kos yang dapat kita kurangkan semaksimum yang mungkin. Dollar cost average ni adalah satu perkara yang menarik. Bukan sekadar dalam simpan emas, malahan dalam apa-apa pelaburan pun. Sebab kebanyakan kita ni sebenarnya bukannya pelabur. Kita tak layak untuk kita katakan diri kita pelabur. Contoh macam emas. Kalau setakat kita simpan 60-70 gram itu bukan pelabur, sebab nilai itu tak besar kan. Kita tak boleh nak dapatkan keuntungan hari-hari tu sebab kita nilai kita tu kecil. Kita punya simpanan tu kecil. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita simpan secara istiqamah. Tiap-tiap bulan sebelum kita belanja duit kita tu, kita simpan 1 gram. Kalau kita lagi mampu 5 gram. Macam kawan kita seorang tu setengah gram setiap hari. Ataupun kalau kita tak berkemampuan, sebab bila kita menyimpan emas di dalam public gold ni, kita boleh simpan serendah RM100. Ikutlah ketika nilai emas tu berapa, tapi dengan nilai 100 tu kita dapat simpan sekian-sekian gram tu lah. Jadi daripada itu saya pun berminat lah. Lagipun saya bekerja sebagai wealth planner takaful ni, tugas kita pun adalah untuk share tentang kebaikan, kepentingan takaful. Jadi benda yang sama juga kita incorporate dalam bisnes emas ni. Kita share apa yang bagus tentang emas ni, bagaimana emas ni boleh bantu kita menyimpan. Yang pertama sekali saya nampak adalah kebocoran. Sebab saya sendiri mengalami benda ni, saya pun faham. Simpan awal bulan, tengah bulan dah bocor. Bukan sebab perlu, tapi lebih kepada nafsu. Sebab Shopee, Lazada, benda tu semua kat Facebook kita tu timeline kan, bermasuk aje, sale masuk aje. Jadi benda-benda tu yang menggoda. Jadi dengan emas ni dia macam ada perisai, dia tahan, dia tak bagi kita keluarkan duit. Tak perlu keluarkan duit kan, tak perlu nak beli cadar baru, tak perlu nak beli mouse, tak perlu beli mouse baru, tak perlu beli handphone baru lagi kan, boleh lagi kan. Jadi bila kita susah sikit nak keluarkan duit tu, jadi simpanan kita lagi selamat. Berbanding kalau kita simpan duit dalam akaun, RM1 nak beli, masuk nombor debit card, masuk nombor credit card, masuk FPX tu kan, habis lah, hilang lah. Yang kita kata nak simpan 500 sebulan tu jadi negatif 600 mungkin, negatif 700 mungkin. Jadi itu salah satu yang menyebabkan saya tertarik lah menyimpan emas. Jadi nak simpan emas ni kena ada ilmu. Saya akan gunakan bukan ilmu saya, tapi pengalaman saya sendiri. Saya akan try buat video-video pendek macam ni untuk share pada kawan-kawan sekalian macam mana kita boleh simpan duit kita dengan selamat dengan emas. Itu saya belum masuk lagi topik tentang inflasi. Belum masuk lagi tentang nilai emas yang sentiasa naik kan, 10% setiap tahun. Tak masuk lagi nilai 1 dinar sama daripada dulu 1400 tahun zaman Nabi sampai sekarang 1 dinar punya nilai itu sama. Itu adalah tentang inflasi. Cuma sekarang saya nak share sikit pasal mengapa saya menyimpan emas. Dan saya terima kasih banyaklah pada kawan-kawan saya, introducer saya, Jabbar Haji Amran, kerana introduce saya pada menyimpan emas ni. Alhamdulillah dapatlah juga simpan duit, nampak duit tu nampak. Sebab bila kita beli emas, contoh kita beli gold bar ataupun kita beli 1 dinar, setengah dinar, kita feeling macam membeli, perasaan macam membeli. Sebab membeli ni dia macam satu ketagihan, dia ada macam satu feeling kita nak ownership, kita nak ada sesuatu kan. Bila kita beli duit, kita nak sesuatu. Jadi perasaan tu macam kita membeli, tapi sebenarnya kita menyimpan. Jadi itu yang beautiful tentang menyimpan emas ni. So rakan-rakan yang belum menyimpan emas ataupun tak tahu menyimpan emas, saya ada sediakan link, boleh contact saya, boleh bincang, kita boleh WhatsApp, kita boleh sembang dan kita boleh terangkan. Sebab simpan emas ni simple, dia semudah ABC. Semua di hujung jari sekarang ni kan, semudah ABC. Walaupun musim PKP ni nak keluar barang, nak keluar emas tu susah, tapi kita ada buat pengeposan, kita ada buat gold transit, tak ada masalah. Di bawah 20 gram kita boleh post direct pada rumah, kita boleh courier direct pada rumah. Dan kita juga ada insurans untuk setiap barang-barang yang kita post tu. Jadi insyaAllah tak perlu bimbang, semuanya selamat insyaAllah.